Baik, kita nak pergi ke peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tentu saya tidak baca semuanya pasal Isra' dan Mi'raj, kerana Isra' dan Mi'raj ni satu kisah yang panjang, satu sejarah yang mana kalau kita buka dalam surah Al-Isra', surah Al-Isra', Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kisah bagaimana Isra' ni bawah, maksudnya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestin. Isra' tu Isra'. Mi'raj ni araja, naik ke langit. Daripada Palestin ni naik ke langit, itu Mi'raj. Dan kalau kita tengok dalam tafsir, di bawah hadis-hadis berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni, hadis dia panjang. Dan insya-Allah nanti kalau mana tahu ada program kan, selalu nak dekat Isra' Mi'raj ni orang buat sambutan Isra' dan Mi'raj. Wallahu a'lam lah kan. Mungkin di situ kita boleh share secara detail kisah tentang Isra' Mi'raj berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Cuma saya nak ambil poin-poin kerana dalam kisah Isra' dan Mi'raj ni ada kisahnya Abu Bakar. Ada kaitannya dengan tokoh kita Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Satu hari, ini mula kisah dia, Rasulullah berada di depan Kaabah. Dalam keadaan Rasulullah ni macam orang kata apa, duk macam baru berlaku sesuatu, dia duk macam termenung, duk termangu-mangu, bahasa kita, bahasa surat kita termangu-mangu. Saya pun tak tahu orang paling sebut lagu mana. Macam duk mikir orang seorang depan Kaabah. Tiba-tiba lalu Abu Jahal. Abu Jahal ni kadang kerja lain. Dia kerja dia keluar rumah pagi-pagi, duk meronda kat depan Kaabah, kacau orang. Kacau orang, cari pasal dengan orang. Itulah. Itu Abu Jahal. Dia kerja Mekah, rumah dia pun dekat dengan Kaabah masa tu. Baik. Kemudian dia tengok Nabi Muhammad duduk depan Kaabah, duduk termenung seorang-seorang. Dia tanya, ni saya ringkas cerita lah. Dia tanya, Muhammad, apa yang hang duduk termenung sangat tu? Ada benda apa? Dia tanya. Kemudian Nabi SAW beralih tengok. Kemudian Rasulullah terus bercerita, semalam aku naik satu kuda berwarna putih, yang mana kuda itu ada sayap. Abu Jahal ni, bukan Abu Bakar ni Nabi cerita ni. Nabi cerita dekat Abu Jahal, orang yang selama ni duk menentang dia. Nabi boleh spontan cerita, semalam aku naik satu kuda warna dia putih, dan kuda itu ada sayap. Kat mana dia pandang selaju itulah dia pergi ke sampai satu tempat, dan aku telah tiba ke Palestin. Abu Jahal diam, macam menarik ya. Dia dengar, dia diam, dia dengar. Kemudian Nabi cerita, ini saya ambil part-part. Nabi kata Nabi sampai, Nabi tambat buruk, kenderaan Nabi itu, Nabi tambat dekat luar masjid, dan Nabi masuk solat di dalam Masjidil Aqsa. Masa Nabi masuk, Nabi cerita, Nabi kata aku jumpa anbiya yang lain, nabi-nabi yang lain. Dan Nabi kata apa? Aku jumpa Isa. Isa rambut dia basah seakan-akan dia baru lepas mandi. Boleh tengok balik hadis-hadis ni. Kemudian dia kata aku jumpa Musa. Musa ni kulit dia gelap sikit, dan dia ni ada banyak bulu, kaum Bani Israel, dia ada banyak bulu sikit dekat badan. Nabi cerita semua. Dan aku juga jumpa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni rupa dia seakan saudaramu, maksudnya seakan Nabi juga. Nabi Ibrahim irah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan memang Nabi pun jalur dia daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke atas Nabi Ibrahim. Kemudian selepas selesai Nabi pun jadi selepas selesai Nabi jadi imam, kemudian Nabi pun di mi'rajkan, dinaikkan ke langit. Dan Nabi sambung lagi cerita. Dalam keadaan Abu Jahal diam dan terus mendengar. Nabi cerita, Nabi kita, aku naik di langit pertama, aku jumpa dengan Nabi Adam AS. Kemudian aku naik pula ke langit kedua, aku jumpa dua pupu. Aku jumpa dengan Nabi Isa, dengan juga Nabi Yahya. Ingat lagi tak saya cerita minggu awal-awal dulu, Nabi Isa ni anak kepada Maryam. Nabi Yahya, Isa dengan Yahya ni dua pupu, anak kepada Asia adik kepada Maryam. Kemudian dia kata, dia naik lagi. Nabi SAW kata, aku naik lagi ke
Langit ketiga jumpa dengan Nabi Idris. Naik lagi, langit keempat jumpa dengan Nabi Harun. Naik lagi jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik lagi jumpa dengan Nabi Musa di tingkat yang ke-6. Dan setiap tingkat itu ada dialog dia, ada perbualan antara nabi-nabi ni. Yang tu kena tengok hadis dia yang panjang. Kemudian sehinggalah naik ke tingkat yang ke-7. Nabi Ibrahim ada di tingkat ke-7. Kemudian di situlah Jibril yang duk ikut tadi ni, Allah perintahkan dia untuk kembali ke bentuk yang asal. Tadi duk ikutkan Nabi, wallahu a'lam bentuk dia macam mana, tapi bila naik ke tingkat yang ke-7, Allah perintahkan supaya Jibril ni kembali kepada bentuk dia yang sebenar. Dan Nabi sebut Jibril ni sangat besar, yang mana satu sayap dia sudah menutup semua, tak nampak sayap dia sahaja. Yang mana Jibril ini boleh menyerupai, bila Jibril ni Allah Ta'ala bagi kelebihan. Kalau kita tengok dalam kitab malaikat, banyak ulama-ulama yang tulis tentang kajian tentang malaikat. Nanti fanufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi, bila mana ditiupkan sangkakala, semua yang ada di muka bumi ni, alam seluruhnya ni akan hancur. Illa masya-Allah, kecuali ada beberapa yang Allah kecualikan. Di antaranya ulama berbincang, berpendapat bahawa antaranya Jibril tidak musnah, Mikail tidak musnah, Israfil yang meniup sangkakala pun tidak musnah juga. Ada malaikat-malaikat dia yang Allah kekalkan. Dan ada susana-susana yang lain, benda-benda makhluk-makhluk yang lain yang Allah kekalkan. Tapi Jibril ini dia bila sampaikan wahyu zaman Rasulullah, Jibril kan kalau kita tengok hadis, setiap dalam bulan Ramadan Jibril akan turun bersama dengan Rasulullah bacakan Al-Quran. Pada tahun yang last Nabi nak wafat, dua kali khatam Quran dengan Nabi. Jibril turun dalam banyak keadaan. Kalau kita kaji hadis dalam Arba'in Nawawi, hadis 40 tu, hadis yang kedua, hadis tentang Islam, iman dan ihsan, macam mana Jibril datang masuk ke majlis Nabi dengan sahabat-sahabat. Dalam hadis tersebut apa? Syadidu sawadi asy-syi'r, rambut dia hitam legam. Syadidu bayadi thiyab, dia ni rambut dia hitam, terang, sikap rapi. Kemudian baju dia putih jernih. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak pada dia kesan dia ni baru musafir. Kemudian sahabat-sahabat masa hadis tu, mereka tak kenal siapa yang main. Dan Jibril duduk di depan para sahabat, bertemu lutut di antara lutut, dan ajarkan kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Itu Jibril. Ada ketika yang lain Jibril datang menyerupai sahabat Nabi. Antaranya sahabat yang pernah dirupai oleh Jibril ni, Dahyah nama dia, Dahyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sega, yang handsome. Dahyah Al-Kalbi, saya rasa anak mufti kita, anak Dr. Mazhar, seorang nama Dahyah, belajar di Matri. Baik, kemudian sambung balik kisah kita tentang Isra dan Mi'raj ini. Bila sampai di atas, Nabi kata dia melihat pemandangan yang sangat cantik, perhiasan yang sangat banyak, dan melihat cahaya yang terang. Daripada sana ada satu suara, dan suara itu daripada Allah Azza wa Jal yang menyuruh kita nak perintahkan umatmu untuk solat. Perintah dalam suara itu daripada Allah Ta'ala. Dan suara itu sebut apa? Muhammad, perintahkan umatmu untuk solat. Tuan-tuan, pengajaran besar dan peristiwa Isra dan Mi'raj ni bukan kisah buruk ni, kuda terbang, bukan cerita. Pengajaran yang paling besar dan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Allah fardukan solat. Perkara yang lain, rukun hakam dalam agama ni, Allah turunkan Jibril ke bawah dan sampaikan wahyu. Tapi solat, Allah angkat Nabi Muhammad ke atas untuk bagi arahan ini. Sebab itu ulama tulis, antaranya ulama yang besar di Saudi masa saya belajar, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Abdul Muhsin ni dia di Masjid Nabawi, dia ada kerusi dia ceramah ramai tua dah, antara batch orang kata apa, angkatan dengan Syekh Albani dulu. Dan anak dia Abdul Badar Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad ni tulis kitab Ta'zim As-Salah, agungnya solat. Bagaimana Allah angkat Nabi untuk perintahkan solat. Bukan Allah tak boleh kata Jibril sampaikan kepada Muhammad untuk solat. Tak, Allah angkat Nabi sampai ke langit yang ke-7 untuk perintahkan kita solat. Dan apa Allah kata? Suruh umat kamu solat 50 waktu sehari.
Nabi terima perintah ini, Nabi turun sampai berjumpa turun sampai langit ke-7, ke-6 tadi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi sembang lagi dengan Nabi Musa. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu? Maksudnya tadi ni roh-roh ni, jasad anbiya ni dah ada di muka bumi, dah di tanah, tapi roh ni Allah angkat ke langit. Kerana peristiwa Isra Mi'raj ni kita tahu Allah angkat roh para nabi-nabi ni ke langit. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan? Nabi Muhammad kata, Allah fardukan 50 waktu solat pada umatku. Kemudian Nabi Musa kata, 50 waktu itu banyak. Berjumpalah kembali dengan Tuhan kamu dan minta kurang, minta diskaun. Nabi naik ke atas balik. Dan setiap kali Nabi naik, Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa, dialog yang sama. Banyak. Sehinggalah yang terakhir sekali Nabi turun membawa 5 waktu solat. 5 waktu solat. Nabi Musa kata, Muhammad, berapa? Sekarang berapa yang Allah Ta'ala perintahkan? 5 waktu solat. Dan apa kata Nabi Musa? 5 waktu solat pun masih banyak. Aku sudah praktikkan kepada umatku Bani Israel, mereka ni lagi kuat daripada bangsa kamu. Tapi itu pun berat, maka tak boleh tunaikan. Pergilah minta kurang lagi. Kemudian Nabi kata, aku sudah malu dengan Tuhanku, maka ianya kekal 5 waktu solat. Dan Allah kata, walaupun kita hanya tunai 5 waktu solat, tapi menyamai dengan 50 waktu solat ganjaran dia. Ini fadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, benarlah kata Nabi Musa, 5 waktu pun masih berat. 5 waktu pun masih berat. Jangan kata budak-budak, kita pun berat nak tunaikan 5 waktu, nak pergi masjid, mujahadah, pujuk diri tu daripada umur 20 tahun, umur 40 tahun baru lekat masjid. Punya payah. Mujahadah berat. Benarlah kata Nabi Musa alaihissalam. Saya pernah pergi satu program, satu dia panggil bagi ucapan sikit. Saya tanya budak, ini sekolah menengah ni, calon SPM, nak jadi pok orang tak lama dah. Saya tanya ni hak main program ni, hak mana hak solat subuh saat ni? Tuan-tuan, daripada 80 orang, 2 orang je angkat. Bayangkan, ini masyarakat kita ni, 2 orang yang angkat. Dan mereka ni, anak-anak muda ni, isu-isu ni akan berada pada barisan lapis-lapis kita ni. Mereka yang akan menguasai duduk dalam masyarakat kita. Dan mereka tidak solat. Dan apa yang kita harapkan daripada mereka? Kita harap mereka boleh didik anak-anak mereka solat kalau mereka tak solat. Inilah masyarakat kita. Itu baru solat, belum kisah lagi baca Quran. Suruh baca Al-Fatihah pun tak mampu. Mengucap pun tak tahu mengucap tu apa. Orang suruh mengucap pi Allahu Akbar. Ini realiti masyarakat kita. Jauh sangat dengan ajaran Islam yang sebenar. Kita kadang-kadang, kita mahu sebut, kadang-kadang kita rasa bila kita duduk main masjid, kita rasa selesa. Ya, untuk diri kita, ya, insya-Allah lepas. Tapi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat kita yang ada di sekitar kita? Siapa nak panggil mereka? Kalau kita hari ini datang ke masjid dan kita pun tahu dulu kita di satu alam yang lain, dunia yang lain yang penuh dengan kesilapan, kegelapan dan sebagainya, itulah mereka juga. Dan tidak ada siapa pun yang sanggup untuk pegang tangan mereka bawa balik. Inilah kerja para rasul yang kita tak sanggup nak buat.